Dan melalui 2-3 minggu baru ini, dari sebulan 2 baru ini, begitu banyak yang keluar dalam TV, begitu banyak yang keluar dalam surat khabar, serangan-serangan kepada ladan rakyat yang dikeluarkan dengan begitu banyak sekali dan tidak ada ruangan bagi kita untuk menjawabnya. Jadi dibuatlah macam-macam cerita. Antaranya dikatakan seolah-olah ladan rakyat ini bergerak dengan cara yang berahsia. Dikeluarkan satu kenyataan oleh pemimpin yang berkenaan yang kata minta kerajaan negeri waktu bit kertas hitam putih hal ladan rakyat. Dia minta waktu bit kertas hitam putih pasal ladan rakyat. Seolah-olah ladan rakyat ini bergerak secara rahsia. Seolah-olah kita bergerak ni supaya FBI ataupun CIA ataupun Al-Qaeda. Seolah-olah begitu. Sedangkan ladan rakyat ni, perbadanan ladan rakyat ditubuhkan melalui undang-undang Sepama Rakyat tadi. Ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun negeri. Serupalah dengan Majlis Daerah, serupa dengan MPKB, serupa dengan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Kita adalah badan berkanun negeri yang mana setiap urusan kerja kita ni tertakluk kepada audit oleh Ketua Audit Negara. Kata audit Kelantan ni, hak audit ladan rakyat ni. Ketua Audit Negara hak Kuala Lumpur tu. Audit penyata keuangan. Tahu audit ke apa tak? Audit ni semok lah. Kelih belek fail, cek begitu begini. Jadi penyata keuangan ladan rakyat ni 3-4 tahun dah audit kelih semua. Dan dia keluarkan CJ penyata keuangan bersih, tak ada apa-apa masalah. Tak cukup dengan audit penyata keuangan, audit pula accountability ke Arab tu. Kat Melayu dia audit tanggungjawab. Nak cek ladan rakyat ni buat kerja ikut tanggungjawab betul ke tak. Audit tu duduk oleh setengah tahun pula audit accountability. Habis audit accountability, audit selagi pula audit prestasi pula. Ketua Audit Negara ni bukan SUK, Ketua Audit Negara mai audit prestasi ladan rakyat. Ni ada lagi duduk di Pejabat Ambon. Jadi bilik mesyuarat di Pejabat Ambon lah ni tu jadi ofis nombor 2 orang audit lah. Hari-hari ada. Jadi ini menunjukkan kita tidak ada benda yang kita nak susu. Jadi nak kertas hitam putih, hari ni amo bawa kertas macam-macam kala. Bawah stage tu ada segala maklumat berkaitan dengan ladan rakyat. Berapa luasnya, berapa banyak kawasannya, di mana tempatnya, apa programnya, ada belaka. Tidak hitam putih sajalah. Hijau ada, merah ada, kelabu tek anyi pun ada kertas amo bawa. Jadi boleh pakat baca kertas tu, dan amo rasa kalau baca molek kertas tu mana faham benar dah kita pasal ladan rakyat. Antara isu yang dibuat waktu bit lah ni nya, hak paling sedap sekali lah, hak paling kalau tiket wayar go mahal sekali lah, ialah isu ladan rakyat rapah tanah rakyat. Tubik orang nama sekian, hak nama goni tubik belakang dari TV. Pakat kata ladan rakyat rapah tanah rakyat. Jadi hamba nak ayatnya mengikut pamphlet hak ada di hak hamba waktu bit ni, hamba edar ni, tu sahaja tepat-tepat hak ada ladan rakyat. Tolong apa? Orang-orang gua Musa ni tolong hafal tepat-tepat hak ada ladan rakyat. Ada dalam pamphlet tu. Hamba tak sebutlah, hamba tak serulang. Jadi hak hamba nak ayatnya hak duk tubik dalam surat khabar, hak duk tubik dalam TV, tidak ada satu pun hak duk dalam kawasan ladan rakyat. Kampung Pasir Panjang, hamba pun baru kenal Kampung Pasir Panjang ni lepas tu bit TV. Dikatakan seorang pocik getah telah ditanam selama 30-40 tahun, disodok begitu saja oleh ladan rakyat tanpa belah kasihan. Ini hamba pun cek lah mana Pasir Panjang ni. Cek gimari rupa-rupanya Kampung Pasir Panjang ni duduk sepadan Gua Musa, Kuala Kerai, tepi hutan sipar. Dah duk kata sodok tu tidak ladan rakyat rupa-rupanya, orang lain. Pocik tu dia tanah getah dalam hutan sipar. Jadi kerajaan bui lesen pembalakan pada syarikat yang balak dalam hutan sipar tu. Bila balak kerak sekali dengan pokok getah dia. Tapi mudah secara sembrono katanya bila jatuh pokok sebatang,
buka tanah seci ladai rakyat selalu dah. Tu Kapu Pasir Panjang. Ada lagi Kapu Pasir Linggi. Hamba pun baru dengar juga Kapu Pasir Linggi. Minta maaf hamba orang Kota Baru. Tak tahu nama-nama kapu. Tubik pula Kapu Pasir Linggi penuh habis jalan menyerta ni lalu di lori ladai rakyat. Belek tu gak hamba petok cari mana Kapu Pasir Linggi. Jauh nu daripada kawasan ladai rakyat. Tapi gak tubik dari sak khabar gak ladai rakyat lah. Mana lagi? Banyaklah. Cumanya hak boleh hamba nak kata lah ni hak mana tubik dari TV, hak mana tubik dalam sak khabar, semua tu bukan kawasan ladai rakyat. Tapi secara bebas, secara sembrono dikatakan ladai rakyat hak buat tu. Sebab apa? Sebab saat ni lah. Sebab nak tukar pandangan rakyat ni terhadap ladai rakyat. Pandangan pada tahun 2006, 2007, 2008 bahawa ladai rakyat ini adalah perjuangan bagi rakyat hendak ditukar menjadi ladai rakyat ini sebagai beban kepada rakyat. Isu lain lagi dia kata ladai rakyat rapah tanah rakyat. Amba nak ambil contoh hok dok tubik dari Sakoba di sekitar dalam Mukir Renak. Kapunnya sekitar kapung Batu Sebelah, Kapung Serian. Hok ni hok tubik dalam Sakoba. Dikatakan ladai rakyat rapah tanah penduduk tanpa buat apa-apa perbincangan. Jadi amba nak bakit pula semula. Benda ni tahun 2006 lagi. Akhir tahun 2006. Masa mula-mula tak buat lagi ladai rakyat situ. Amba masuk kawasan situ. Buat perjumpaan dengan penduduk di Masjid Batu Sebelah. Mana salah mana ada kalangan kita ni ada tiga tu boleh ingat lagi. Buat perjumpaan di Masjid Batu Sebelah, orang kapur jamu amba makan ikan sungai. Nama royak ke orang kapur kita nak buat ladai rakyat dalam kawasan ni. Amba minta mari tolong tunjuk ke amba hak mana setakat mana hak adik kakak kereta, mari tunjuk kita nak bagi sepadan molek. Amba kecek alik pagi, tengah hari makan tengah hari, petang tubik round belakang. Tubik dengan 4-5 highlight mari tunjuk. Sini kawasan hak kita tanah. Sini ladai rakyat boleh ambil. Alik ni hak alik amba jaga alik anak beranak amba. Alik rakyat ambil alik ni. Jalanlah benda tu lagu tu. Jalan lagu tu sudahlah pakat tunjuk belakang kawasan masing-masing. Amba pun lukis plan, buat plan, jadilah asal-asal kerajaan negeri wika ladai rakyat situ 11,400 hektar. Asal-asalnya plan hak waktu bik PTG waktu bik wika amba tu 11,400 hektar. Kali pertama lepas pada buat perjumpaan tu lukis semula plan tu bik jadi 10,000, 1,400 dah buat waktu bik sipel ke rakyat. Jadi lepas pada tu ingat ke boleh jalan dah lah. Kita pun nak ukur. Nak ukur kawasan ladai rakyat ni tubik pula. Ada lagi. Oh ni kata ni kawasan dia lagi. Ni kawasan dia lagi. Kita buat perbincangan lagi. Buat di pick up pejabat tanah Gua Musa. DO panggil 4-5 kali. Kumpulan hak kereta kawasan tu. Amba boleh sebut malam ni nama-nama kumpulan. Anak beranak kita belaka boleh jadi. Kumpulan Pak Doheng. Kumpulan Day Keset nama glamour belaka ni. Kumpulan Awal Kiak, glamour lagi ni. Kumpulan tu email Batu Sebelah. Kumpulan amba tak ingat, ada 2 lagi. Semua. Panggil di pick up jawab tanah, setujulah, tak apa, tunjuk semula kumpulan masing-masing. Ini pun tunjuk situ, tunjuk sini. Kita pun lukis semula plan. Hak 11,400 hektar tadi jadi 10,000 hektar. Hak 10,000 hektar jadi 7,000 hektar dah tinggal. Maknanya ladai rakyat lepas dah untuk orang kapur 4,000 hektar daripada kawasan asal. Hak ni tuan-tuan boleh tengok bawah basah tu. Amba ada tunjuk plan kawasan masing-masing. Boleh tengoklah plan ladai rakyat ni. Kalau tengok dari sejarah plan hak di negeri Kelantan ni, plan hak paling huduh sekali. Huduh hamba kata sebab kita duk projek tanah jawab tanah dah. Kita projek tanah jawab tanah plan 4 segi molek. 2 ekar. 6 ekar kita projek. Plan 4 segi comel. Tapi plan ladai rakyat ni dia mari begini. Naik kau ni paturun. Masuk kau dalam ni. Tubik semula. Masuk pula. Kisnya nak lari saat ni lah. Kis buat lari daripada kumpulan-kumpulan orang kapur tadi. Tak apalah plan udah pun asal kita boleh buat kerja. Jadilah tubiklah plan tu. Hak 11,000 hektar asal-asal jadi 7,000 hektar. Tanah Batu Sepadan.
tanah batu sepadan, tanah molek gitu gini, nak start buat ladang. Tanah pokok, sampai satu perikak tak boleh tanah pula dah. Ada lagi pula hok mari sekap. Pada perikak hari tu puas hati benar dah. Kita tunjuk atas tanah, sini ada pokok, sini tak ada pokok. Sini ada bagai, sini tak ada bagai. Kosong molek dah. Tiba-tiba bila kita tanah, kita berjalan tanah, mari lagi kumpul mengaku ni kawasan dia kata. Jadi rasa tidak logik benar dah lah. Sebab masa pemutihan yang kita buat tu tak ada dah. Kawasan-kawasan ada retahan pokok, tak ada. Cuma ada orang mari mengaku lagi. Jadi apa pun siasat. Minta tolong orang gomu siasat. Rupa-rupanya hok ngaku lagu ni ialah orang hok duk caing-caing tanah kerajaan jual. Dia tidak usaha sendiri. Tidak kata dia mari tanah sendiri dalam tanah tu dak. Dia ambil kertas luki, pergi jual ke orang elit-elit sepambo ni. Jual ke orang Kota Baru, jual ke orang Topak, jual ke orang Maceh. Jadi orang Kota Baru itu Pak tak tahu gapo. Mai jual, mai ada tanah molek 5 ekar. Bayar 50,000. Bayar. Orang ujung caing-caing boleh pitih dah. Lepas tu bila ladang rakyat masuk ke tanah kat, orang gegel lah orang Kota Baru ni. Orang guana weh kita bayar dah demo. Guana pula ladang rakyat mai sodok ni. Jadi orang-orang hot ni lah. Orang-orang yang disindiket sebalik ni lah yang mula mengamuk. Waktu bik dalam Sakoba mengatakan kawasan hak dia kata ladang rakyat ambil. Sedangkan kita dari segi prosesnya puas hati berdoa dah. Daripada perikak hamba sendiri, perikak DO, perikak timbalan yang penting besar, duk cara molek dah di kawasan Renok ni. Tapi jadi lagi lah merasa benda ni benda hak kita puas hati dah. Di benda hak yang main ngaku gini sebenarnya benda tidak patut lah. Benda yang tidak wajar. Benda hak orang hak tak muncul masa kita buat pemutihan, tiba-tiba bila kita nak tanah tubik orang-orang gini. Jadi inilah amanah ayat satu contoh bahawa kita sebenarnya tidak mengambil tanah rakyat. Kita bicara dulu dengan rakyat. Kawasan mana hak demo retah kita buat. Kita ambil kawasan hak tak terlibat dengan rentahan sahaja. Tapi hak tu amanah ayatnya hak sebenar hak dah gegak kata ladang rakyat ambil tanah rakyat ni tak ada dibuktikan di mana-mana mahkamah. Kes pun. Tapi dari Sakoba minggu lepas tubik dari Sakoba mengatakan kadar diarahkan oleh mahkamah untuk bayar berbelah-belah juta kepada dua orang adik-beradik kerana kadar telah rapah tanah ada gerai dua orang adik-beradik ni. Mana tu di Melo? Melo tu mana? Data rekada. Data rekada satu masa dulu Tok Guru buat majlis sambutan kemerdekaan di stadium, ada pihak lain buat majlis sambutan kemerdekaan di data rekada. Kalau kita buat bukan majlis kemerdekaan di stadium, buat dengan molek, dengan tertib, dengan terening. Kalau majlis sambutan buat di data rekada ni dengan macam-macam nyanyi yang ada. Jadi data rekada ni lah sebenarnya tanah orang. Tanah ada gerai. Tapi nyak rapah kau kadar. Jadi apa nak tanya sini, ladang rakyat pengurusinya Tok Guru ni Aziz. Tak ada kes rapah tanah rakyat. Tapi kadar orang rapah tanah rakyat ni pengurusi dia Tok Guru ni Aziz ke? Siapa dia pengurusi kadar ni? Ladang rakyat yang rapah tanah rakyat, kadar orang rapah tanah rakyat. Amun nak sebut juga dalam kalangan orang asli. Orang asli lah ni duk sampai KJL lah ni. Setara ada depan Ambon ni tak berani sampai KJL. Tapi orang asli sampai KJL. Mengatakan KJL negeri salah kerana bui tanah ke ladang rakyat, tanah demo, dia kata tanah dia. Jadi kalau satu kawasan 10,000 ekar tu, semua 10,000 ekar tu tanah orang asli belakang. Kita kata 2 ekar 3 ekar ya kita dah. Tapi orang asli ni dia kata 10,000 ekar tu dia belakang. Tak apalah benda tu dikis dia buat di mahkamah. Kita tunggulah 23 hari bulan 5 ni mahkamah nak kata guana. Tapi amanah ayatnya dalam kawasan orang asli ni macam-macam. Tubik dari Sakoba kata orang
ladai rakyat rapah tanah orang asli. Tubik dari Sarawak kata ladai rakyat ambil tanah orang asli. Tubik dari Sarawak ladai rakyat buka tanah cemar air minum orang asli. Jadi aku nak jawab sikit sini berkaitan dengan kawasan orang asli ni. Kawasan kapur dia tu memang kita anggap kawasan penempatan orang asli. Lepas pada kawasan kapur dia terizak lagi berapa ratus hektar lagi sebagai kawasan rayawan orang asli. Orang asli ni tidak duduk setepak, dia duduk kampung dia. Lepas tu satu masa dia bergerak kat tu, dia bergerak kat ni. Hak tu pun kita lah juga dah kawasan rayawan untuk orang asli. Hak lebih pada tu barulah kita buat untuk kawasan ladai rakyat. Hak tu kalau tengok dalam pamphlet hak hamba edar tu, hamba tunjuk kawasan orang asli berbanding dengan kawasan yang dibuat ladai. Contohnya satu kawasan 10,000 ekar 4,000 kita buat untuk orang asli, tinggal 9,000 ekar lebih lah untuk ladai. Sedangkan kajian dulu 10,000 ekar. Samalah dengan kawasan orang Melayu sana, kita buat gitulah prosesnya. Kita tak say ambil yang kawasan yang menjadi tempat dia cari makan. Tapi duk tubik dari TV lah gitulah. Duk tubik kita tak ada tempat cari makan lah, ladai rakyat ambil. Tak ada dah lah punca pendapatan kita. Nak cari rotan tak ada dah, hutan habisnya ambil ke ladai rakyat. Benda-benda tu yang ditonjolkan supaya masyarakat umum percaya, menerima satu persepsi yang UMNO nak tunjukkan kepada rakyat umum bahawa ladai rakyat ini adalah satu benda yang menyusahkan rakyat. Dan ramai yang percaya. UMNO setuh lagi kalangan orang asli. Dah gegak kata ladai rakyat ambil orang asli, ambil tanah orang asli ni, marilah Suhakam. Tahu Suhakam tak? Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Tak rajin-rajin mari Kelantan ni, mari nak jumpa Tok Guru, nak mari tanya, ya sungguh kau ambil tanah orang asli ni? Jadi marilah ke pejabat Tok Guru. Kebetulan hari tu Tok Guru tak dapat hadir. Tok Guru diganti oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar. Buat perjumpaan dengan semua ahli Pesuruhjaya Suhakam ni, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, pengurusi dia, seusaha dia, mari belakang dalam 10-11 orang. Kita peroyak apa usaha kerajaan negeri yang telah buat kepada orang asli. Kerajaan negeri telah pun merizak, telah mengenal pasti kawasan sekitar kawasan penempatan dia beribu-ribu ekar untuk dirizakkan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara sebagai rizak untuk orang asli. Banyak kita tunjuk pada Suhakam ketika tu. Dan akhirnya Ketua Pesuruhjaya, pengurusi Suhakam tu Tan Sri Hasmi Agam. Tak apa, boleh sebut nama dia, muka sungguh. Tan Sri Hasmi Agam sebut dalam perbincangan itu, akhir sekali masa nak habis perbincangan itu, dia kata, ayat dia ni, ambil ayat semula, ayat dia. Tan Sri Hasmi Agam, pengurusi Suhakam kata, kerajaan negeri Kelantan bukan sahaja proaktif terhadap masalah tanah orang asli, bahkan pro orang asli. Itu ayat pengurusi Suhakam. Kita kerajaan negeri Kelantan ni bukan sekadar cara ke orang asli, tapi banyak benda yang kita buat ni melebihi daripada apa yang dibuat oleh negeri-negeri lain. Yang itu tubik luar. Tubik luar ramai pemberita, utusan Malaysia ada berita harian ni, nak tanya pengurusi Suhakam. Muka cerita sedap ni, ladai rakyat ambil tanah orang asli. Ya mesti pengurusi Suhakam kata benda-benda berat ke ladai rakyat. Tubik daripada bilik perbincangan itu, pemberita tanya pengurusi Suhakam tadi, macam mana kedudukan tanah orang asli kerajaan negeri ni buat gana ke tanah orang asli. Dia pun jawab serupa dia jawab dalam mesyuarat tadi. Dia kata kerajaan negeri Kelantan bukan sahaja proaktif terhadap kepentingan tanah orang asli, tapi juga pro orang asli. Tak tubik dari sak khabar weh. Sungguh ni nak tunggu tulis ni. Nak tunggu tulis pengurusi Suhakam nak kata berapa, uduh-uduh kerajaan. Tapi tubik ayat lagu tu tak tubik dari sak khabar. Dalam orang asli tubik juga dalam sak khabar mengatakan ada ayat buka kawasan menyebabkan cemar sungai. Cemar sungai seluk habis. Orang asli minum air seluk. Tepat dia kata tu di RPS Pasik. Jadi hamba pun terpaksalah kita tengok, cari tengok. Jadi rupa-rupanya benda hak sebaliknya berlaku.
Hak dia kata sungai cemar, orang asli minum air seluk, rupa-rupanya orang asli duk mandi dengan air jernih. Pihak ladai rakyat kita buat batai paip daripada punca air tubik di atas bukit itu. Batai paip biasa ya, batai paip plastik gini ya. Kita salurkan air daripada punca air bukit itu terus masuk dalam kapur dia. Sepanjang 4 km. Batai paip tu 4 km ni jauh. Kalau sini-sini ke mana 4 km ni? Ke stesen kereta api tak apa lagi 4 km tu. Tapi itulah panjangnya batai paip yang kita salurkan daripada punca air bersih terus ke dalam kapur orang asli. Tapi dia kata gitulah. Situlah dia kata ladai rakyat menyebabkan cemar, menyebabkan dia mandi air seluk, menyebabkan habis keriting rambut dia kena mandi air seluk. Dan dalam kawasan Pasik itu juga Jabatan Orang Asli ada bekalkan generator. Adalah kebaikan Jabatan Orang Asli, dia bekalkan generator. Waktu bik tenaga elektrik ni nak suruh ada api kapur orang asli, adalah 4-5 butir generator dalam kapur orang asli. Tapi generator ni nak boleh jadi ke tenaga elektrik, dia kena bubuh minyak, kena bubuh diesel dulu. Jadi Jabatan Orang Asli mari letak generator tinggal begitu. Jadi siapa hak bui dieselnya? Hak ladai rakyat ni lah hak bui diesel. Bui diesel menyebabkan cerah lapu malam-malam dalam kawasan Pasik tu. Tapi itulah, buat lagu mana pun tubik dari sak khabar, tubik dari berita, benda-benda hak negatif saja. Dikatakan juga dengan ladai rakyat ni menyebabkan hakisah besar, sungai-sungai menjadi tercemar. Amun ayat lah, projek-projek yang dibuat ni ada peraturan. Kita bukan pakai tebal bukit, redah, tolak bukit begitu saja. Sebelum boleh masuk tapak mana-mana projek ni, dia kena ada kelulusan EIA dulu. Apa dia EIA? Kod arak dia Environmental Impact Assessment, atau kod arak. Kod Melayu laporan kawalan terhadap alam sekeliling, kesan terhadap alam sekeliling. Jabatan alam sekitar, Jabatan Federal ni, Jabatan Persekutuan, kena bagi kelulusan dulu baru boleh start projek. Jadi mana-mana projek ladai rakyat hak buat ni semuanya ada kelulusan EIA belaka. Ada kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Dan kelulusan ni bukan berhenti sekat tu, lulus saja EIA tadi, dia ada selagi pula EME. Apa dia pula EME? Kita kecek arak yang malam ni. EME ni tak ingat dah lah. Environmental Monitoring Exercise, maknanya pemantauan alam sekitar. Bukan setakat lu kena luluh laporan EIA, setiap bila luluh tu boleh masuk tapak. Bila boleh masuk tapak ni, Jabatan Alam Sekitar duk turut semacam tiap-tiap bulan pergi ke ladai. Jika ada berlaku pencemaran, ada berlaku kau-kau ni, dia samai selalu. Tak ada kesak khabar sebenarnya kalau cemar. Kalau cemar sungguh tak ada kesak khabar, dia ke Jabatan Alam Sekitar dulu samai kita. Banyak denda ke kompaun ke ladai rakyat. Tapi sehingga ke hari ini, satu sen pun kita tak pernah kena kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar. Tapi kat hak tubik dari sak khabarnya cemar sungai, tidak ada benda yang nak disusut di ladai rakyat. Tidak ada benda yang kita buat yang menyalahi peraturan. Tidak ada benda yang kita buat yang pakai susah kepada rakyat. Itulah hamba minta supaya perkara yang bersebut tadi kita pakat dapat dengar, dan kita pakat boleh kecek lepas pada ni. Boleh royak balik kapur kita bila-bila duduk kedai kopi tu, kita sebut bahawa benda-benda hak tubik dari sak khabar, hak tubik dari TV itu ada tidak benar semua sekali. Dan hamba sekarang ini telah sedang mengambil langkah untuk mengemukakan samai. Kita nak samai sak khabar hak waktu tubik pembohongan tu. Kita doa sehari dua takut penafian hak kita hantar ni demo waktu tubik. Kita hantar hari ni boleh jadi tak waktu tubik lagi, boleh jadi minggu depan waktu tubik kali. Penafian kita buat ni, tunggu seminggu, tunggu 2 minggu tak tubik. Bahkan hak tubik je kuat. Jadi amun becak kita akan ambil tindakan. Ambil tindakan terhadap sak khabar, ambil tindakan terhadap media.
sekiranya dia tidak minta maaf, sekiranya tidak menyiarkan penafian yang kita telah hantar, tindakan di mahkamah bakal menyusul. Ladai rakyat jual tanah ke syarikat luar. Jadi ladai rakyat ni bukan buat kerja untuk rakyat, bukan buat maju tanah untuk rakyat, tapi jual tanah ke token-token luar, token-token luar Kelantan. Itu antara wirik-wirik yang diulek-ulek. Jadi apa nak ayat sini, tanah yang dimajukan dengan ladai rakyat dua jenis yang ada. Pertama, tanah KJL. Tanah KJL betul-betul, tak jadi taruh gerai atas sama siapa-siapa. Yang kedua, lepas kita maju selama beberapa ketika, KJL pun bui gerai, bui hak milik. Hak milik pun tubik atas nama ladai rakyat saja. Tak tubik kata ladai rakyat ataupun tak tubik atas nama syarikat mana-mana, tak ada. Jadi apabila tanah tu masih tanah KJL, ataupun atas gerai tu masih ditulis gerai ladai rakyat sahaja, maka tak timbullah tanah ladai rakyat ni jual ke orang luar. Orang ni kan boleh tunjuk gerai, dalam TV pun tunjuk tak. Ada orang tu dia kata bekas tentera. Bekas tentera tunjuk gerai 2.4 hektar, besar gerai. Ladai rakyat telah sodok. Supaya juga tu hamba semok-semok tidak kafsai ladai rakyat. Jadi kalau orang ni pun tak percaya juga, hamba nak tunjuk gerai juga. Nak tunjuk gerai ladai rakyat ni tak ada nama orang lain, nama ladai rakyat saja. Tidak ada isu mengatakan bahawa ladai rakyat jual tanah ke token-token sebelah luar. Jadi ini hanyalah semata-mata benda-benda yang ditimbulkan untuk menakut-nakutkan rakyat, supaya rakyat rasa ya sungguh ladai rakyat ni sebenarnya nama saja ladai rakyat, tapi sebenarnya ladai token-token. Sedangkan itulah sebenarnya hakikat sebenarnya yang berkata tadi, 40 juta dah telah pun diagih kepada rakyat, masuk dalam poket rakyat masing-masing. Tak ada siabuk masuk poket pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin ada sini semuanya ikhlas lillahi ta'ala nak buat kerja untuk rakyat. Daripada atas sekali, daripada menteri besar sampai kepada pentadbir, sampai ke bawah, semuanya telah diasuh oleh Tok Guru untuk berkhidmat untuk rakyat.